Assalamualaikum Datuk. Tok Wan. Tok Wan tukar baju ke? Slow internet. Wah, Tok Wan macam orang muda lah. Khabar Tok Wan sihat? Mikrofon Tok Wan, tolong tekan. Alah, dah tak muda dah. Pak Nel apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Mana tak nampak Pak Nel ni? Tak best, tak nampak. Kita surprise. Surprise! Gitu. Di mana? Di rumah. Datuk di mana? Di rumah. Rumah. Kenapa saya punya tak penuh Orang lain semua penuh. Sini okey je. Oh, nampak okey Ha. Okey. So projek macam mana Pak Nel? Rancangan TV pun semua duk tayang yang lama-lama je Pak Nel dah. Apa dia? Rancangan TV pun, Astro pun semua duk ulang tayang yang lama-lama dah. Kita tak boleh buat rancangan baru. Lepas tu semua duk main tangguh. Dah lah tangguh 1000 kali postpone Income pun postpone. LHDN tak postpone. Itu pagi ni baca Pak Nel punya dengan LHDN. Tahu. Apalah. Jangan percaya dengan apa yang anda baca sebab Okey. Diorang ambil betul. Cerita dia ambil betul daripada Instagram. Tapi dia ambil gambar lah gambar dekat Instagram ada berita kematian. So dia ambil gambar berita kematian, dia campur dengan LHDN cari nampak tak betapa pedihnya? Pak Nel putus-putus. Saya putus-putus Allah. Agak putus-putus. Oh ya ke? Tadi saya baru lepas live. Okey je. Okey. Hari ni kita ada sedikit perbincangan Pak Nel. Ya, sila. Kita sangat mengalu-ngalukan lah. Sangat teruja lah kerana ikon pendidikan abad ke-21 negara Datuk Haji Aznain Nawawi dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini, petang ni. Saya bagi pihak YGMB ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Bersama-sama dengan kita hari ini adalah wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Cik Syariman dah masuk belum Haris? Cik Syariman? Dah masuk dah Datuk. Cik Syariman. Cik Syariman pakai Ilham pula tu. Siapa tu? Lepas tu kita ada Encik Muhammad Ridwan. Wakil daripada Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Assalamualaikum. Pejabat Pendidikan Daerah Marang, Encik Ridwan. Dan kita ada 3 wakil peserta daripada Pulau Pinang. Program yang kita buat di Pulau Pinang. Dan kita ada 3 peserta daripada cikgu yang kita buat program di PPD Marang. Jadi tujuan hari ini sebenarnya lebih kepada kalau dapat kita nak mewawarkan balik seminar merak ni, program merak ni sebenarnya kerana dalam kita duduk ber-PKP ni sebenarnya saya hari-hari buat Google Meet perbincangan dengan pejabat-pejabat dan juga jabatan-jabatan pendidikan negeri. Kita memang dalam perancangan nak meneruskan seminar merak ni. Tetapi memang tertangguh lah Pak Nel. Tertangguh. Dan kalau sebelum ni kita ada hasilkan video, tetapi video yang kita sediakan tu lebih dalam bentuk pelaksanaan seminar merak ni. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang minta kalau boleh dia nak tengok kalau boleh konten tu, apa benda pengisian sebenar di dalam seminar merak tu. Jadi mungkin hari ni kita dapat berbincang sedikit
matlamat saya kalau dapat partner, saya rasa selain daripada mungkin idea partner sendiri mungkin dapat buat penjelasan yang lebih detail, tetapi kalau kita dapat menghasilkan satu bahan kreatif yang dihasilkan sendiri oleh bekas ataupun guru yang pernah mengikuti seminar merak ini, tak perlu panjang, mungkin 5-6 minit saja, satu bahan kreatif. Mungkin dalam bentuk rakaman PDPR mungkin, satu rakaman PDPC mungkin, ataupun tak kira lah. Tetapi rakaman pendek itu menunjukkan dengan jelas konten pengisian ataupun skill kemahiran yang mereka bolehi melalui seminar merak ni. Itu matlamat kita hari ni lah. Jadi kita dapat berkenalan, partner ingat lagi ke 6 peserta program merak kita di Penang dan juga di Marang. Silakan. Okey. Siapa dulu? Siapa yang ada dekat dalam ni sila kenalkan dirilah seorang-seorang. Silakan. Oh, dah lain masa PKP wajah pun dah berubah. Silakan. Siapa dulu? Buka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Yang Rizal bin Ahmad daripada SMK Seri Serating, Marang. Okey, Marang. Orang Marang, silakan. Ya. Tu Yang tu siapa? Nama isteri ke? Nama saya. Nama saya. Ke isteri panggil Yang? Biasa memang orang semua panggil saya Yang. Okey, Cikgu Yang Rizal bin Ahmad daripada SMK Seri Serating, ya? Ya. Okey, kita ada juga daripada Marang, silakan Cikgu Huzairul Azrin bin Abdul Kahar, SK Rurendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Protection baguslah cikgu. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah dapat jumpa dalam sesi mungkin perkongsian ilmu baru hari ini. Jadi nama saya Huzairul Azrin bin Abdul Kahar, mengajar di SK Rurendang, daerah Marang, Terengganu. Salah seorang yang sempat merebut peluang menghadiri program yang dianjurkan baru sebelum 2 hari sebelum puasa. Ya, dan Putri Nur tu siapa? Itu my daughter. saya guna laptop my daughter. Okey, seterusnya kita ada Cikgu Jaslin binti Muhammad Razali, SK Gong Nangka. Cikgu Jaslin. Cikgu Jaslin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Salam. Tapi tak nampak orang. Itu. Okey. Dia tak muka. Pakai big screen. Kenapa tak gunakan gambar belakang? Saya cuba tukar background tapi ada problem lah line saya ni. Okay. Dia main gelak cerah je. Okey, saya perkenalkan diri saya lah. Saya Jaslin Muhammad Razali, mengajar di SK Gonangka, salah satu sebuah sekolah di daerah Marang lah. Dan saya berpeluang menyertai program merak ni dengan partner sebenarnya tahun lepas. Bukan tahun yang baru ni. Sempat yang baru ni. Tahun lepas. Yang first yang first lah. Okey. Alhamdulillah. Menang tak? Tak menang. Okey, seterusnya daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, Cikgu Siti Nurhawa. Cikgu. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Wah, bercuti di pantai ya. Ini je mampu. Okay, saya perkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhawa binti Muhammad Yusaimi, guru di Sekolah Kebangsaan Konvent Pulau Tikus. SK Pulau Tikus. Yang peserta di seminar merak di Komta itu. Okey.
Seterusnya Cikgu Masita, SMK Mutiara Impian. Hai, Assalamualaikum semua. Okay. Pak Nek ingat lagi ni kot? Ya, dia dapat dapat hadiah wang tunai Alhamdulillah. Memang sangat teruja dapat hadiah daripada Pak Nel. Bukan saya seorang je yang rasa teruja, sebenarnya seluruh ahli warga sekolah saya bila dapat berita tentang hadiah tu, semua orang teruja. Sampai ke PPD lah pengetua duk suarakan. Tapi Alhamdulillah memang sangat berguna ilmu yang dapat daripada Pak Nel masa di Komta hari tu memang sangat berguna dan membantu pada saya sendiri untuk jalani sesi PDPR secara online dengan masa sekarang ni lah, sangat sesuai. Terima kasih Pak Nel. Terakhir kita ada Cikgu Saira, SK Sungai Korok. Selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Saira daripada SK Sungai Korok, Balik Pulau. Cikgu Saira ya? Cikgu Saira. Yang Aira tu nama anak? Tu nama saya pendek. Kalau potong S tu dapat Aira. Okay. Saya ingat cikgu jadi buat untuk kanak-kanak kan? Tak, bukan. Yang saya yang kumpulan pertama yang paling pendek punya. Oh ya, paling pendeknya. Bukan buat tugasan untuk anak-anak kecil ke? Prasekolah? Tak, yang tu lagi satu. Yang tu nama dia Shanggeri. Okay. Cik Syariman, Cik Ridwan, kita ada 6 saja kan, betul kan? Ke ada yang ada tambahan lagi ke? Tak ada kan? Itu saja kan? Betul. Setakat ni 3 Dok. 3 Penang, 3 daripada Mara. Okay. So, Pak Nel, saya serah pada Pak Nel lah kot. Okay. Alhamdulillah, Pak Nel tengok masa anda semua memperkenalkan diri terutama dalam sesi kita buat secara maya, yang paling cabarannya ialah satu, dia punya internet connection. Okay. Kedua ialah kualiti audio dan kualiti gambar. Okey, untuk kita buat secara live, Pak Ni punya pesanan ialah satu, visual have to be presentable. Okay, so Sarah, you may need to comb your hair, you may need to put up some lipstick, you may need to touch up a little bit. Okay, you may need put the fan. Okay. Why, when I am going about to go live on you, I choose the best corner of my house. Because visually memang orang budak-budak, anak-anak dia akan terpegun dengan nak pakukan diri tidak dengan pandangan mata dia, ialah kita punya background. So kalau tak ada, kita boleh guna green screen green screen walaupun rosak walau green screen rosak, kita cuba usaha. Macam Cikgu Yang dia guna macam dekat Disneyland cara bentuknya. Cikgu Nur Hawa macam berada tepi pantai. Cikgu Hawa kalau pasang kipas kat tepi dengan tudung terbang-terbang, anak-anak percaya cikgu akan pantai. Jadi masa kita buat merak hari tu, saya tak terfikir pun mengenai kelebihan visual ini. Anda guru boleh gunakan kelebihan visual background ini sesuai dengan topik hari tu. Misalnya kita kata okey, sekarang ini anak-anak kita nak buat karangan mengenai pengalaman saya di pantai. Jadi kita terus pakai yang itu. Jadi anak-anak tu dia rasa seperti apa yang kita cakap, apa yang kita katakan itu nampak di mata anak-anak. So visual kita dah boleh gunakan dah. Kita punya kelebihan dari segi bila bermain maya. Bila kita virtual, kita ada visual. Dan lagi satu, saya nampak seperti Cikgu Masita nama. Dia pakai earphone. Maknanya kita punya audio, we will have a better audio. Okay, kita boleh dapat audio yang bagus. Okay, kadang-kadang boleh juga kalau kita nak gunakan mikrofon, kita nak gunakan mikrofon boleh juga. Atau kita boleh tukar mikrofon kita sekejap.
Kita boleh tukar kita boleh tukar mikrofon kalau kita nak kan. Tukarlah. Ikut Puan, sebenarnya secara kebetulan ini bilik karaoke saya. Okay, so kita boleh gunakan ini sebagai benda yang menarik. And then kadang-kadang saya pun tahu juga dia boleh ada reverb, boleh ada tepukan tangan, dia boleh masuk sound effect, boleh bunyi lembu, boleh bunyi kucing, bunyi orang jerit, semua macam-macam ada visual yang audio yang boleh membantu. Kan? Jadi benda ni akan menyebabkan anak-anak gembira untuk join kita punya kelas. Looking forward. Cikgu ni best. Satu, dia kalau mungkin dekat rumah dalam ruang 3/4 segi kita ni, kita nak cerita pasal hang tua for example, kita bolehlah berpakaian macam cikgu yang pakai macam tanjak. Kan? Jadi ini adalah visual-visual yang support. Benda ni tak diajar dalam Merak hari tu ya. Sebab kita tak lalui proses ini lagi. Sebab saya pun tak nampak yang ada boleh buat chroma key, green screen. Sekarang ini bila kita buat Merak yang seterusnya, kita boleh masuk ke fasa berlakon dengan anak-anak. Okey, kita dah bagi dah anak-anak. Okey, ni kita nak anak-anak kita umpamanya cerita Parameswara, okey, dan kita bagi skrip. Okey, anak kau jadi Parameswara, awak jadi bendahara, awak jadi pengawal, awak jadi kancil. Okey, sekarang ini bila dah ada gini, bolehlah berlakon semua Parameswara pakai baju Parameswara, tetapi pembelajaran sejarah itu sampai kena ceritanya macam mana Melaka mendapat namanya. Contoh kan. Jadi yang berlakon jadi Parameswara, skrip dekat tangan, boleh membuat penceritaan. Itu adalah satu benda yang sangat luar biasa yang boleh kita lakukan. Ini semua saya tak nampak dalam Merak Datuk sebab kita tak lalui proses ini secara menyeluruh lagi. Masih pegang-pegang ujung-ujung saja. Sekarang ini baru kita nampak dengan keadaan 9, 10, 12 skrin, 60 skrin yang ada. Kan? Jadi kita boleh bagi-bagi tugas. Okay, grup 1, awak akan jadi Cinderella, awak jadi Fairy Godmother, awak jadi ibu. Okay. So, apa yang menjadi kenyataan yang saya nampak tadi ketika guru-guru, cikgu-cikgu memperkenalkan diri. Subhanallah, artikulasi sangat ketam. Artikulasi terutama ayah kepada Puteri Nur ni. Suara sedap. Itulah dia. Jadi artikulasi sebutan sangat terang. Tak ada pun kita terpaksa cakap lagi sekali sebab dulu energy kan saya dah dalam Merak kita cakap pasal energy, projection, kita cakap pasal speed, kelajuan, kita cakap pasal rendah suara, rendah tinggi suara, kita bercakap pasal lakonan, kita bercakap pasal emosi, kita bercakap banyak kan, antara tu masih ingat kan? Jadi benda ini bila awak gunakan, saya tak rasa pun yang saya sekarang ini berada seorang-seorang. Saya rasa seperti saya berada dengan ramai anak kalau awak buat bersama dengan anak-anak, tak ada rasa seorang sebab ilmu yang diberikan itu adalah ilmu berbual, bukan membaca. Jadi bila ilmu berbual tu kita rasa macam kita tahulah kita ada orang di sebelah sana. Itulah dia yang saya gunakan dekat TV walaupun saya tahu tak ada orang yang sebenarnya, tak ada orang depan saya. Tapi ilmu berbual itu dengan satu kamera yang kaku, dia akan rasa macam saya tahu saya tengah bercakap dengan orang yang di sebelah sana. Jadi penonton yang sebelah sana, dia nampak seperti dia kata, cikgu ni memang pandang akulah. Cikgu ni memang cakap dengan akulah. Walaupun kita sebenarnya cakap secara general dan kita membuat andaian. Jadi
dah ada berkumpulan dan kita nampak gerak-geri. Jadi pada guru yang kalau nak buat secara live, Pak ni pesan jangan pandang anak-anak secara saja. Cuba sesekali pandang dekat bucu atas anak ni. Nampak dia angguk ke tidak? Kalau dia tak angguk, dia diam macam masih angguk dan nampak yang angguk. Kan? Jadi bila saya tengok sibuk betulkan kerusi apa tadi, saya jadi rasa tau. Ini adalah bagi kita guru yang itu anggap itu sebagai satu cabaran. Bila Aira tak berkelip mata tu saya tahu dia faham ke tidak. Jadi usaha untuk bercakap menembusi sampai ke Aira itu ada dilakukan secara bawah sedar. Aira tak perasan pun. Saya pun tengok macam dia ni faham ke apa aku cakap ni? Dia macam nak telan aku je ni, pandang ni. Okey, sekarang ini kita buat sesuatu lah. Kita ambil perhatian Aira. Kita ambil lah perhatian Saira dengan ni cakap, cikgu, kita kata, okey, adalah seorang ini, anak ni namanya Saira. Jadi Saira terus, nama aku, sebab saya nampak Saira sedang melamun. Dia tengah termenung ke apa ke. Jadi kalau anda mengajar, anda kena tengok secara rambang. Kita tengok Ilham. Ilham tu tak tahu lah nama dia Ilham ke apa. Tapi dia macam dah tidur je tu kat situ. Dia tidur ke apa. Dia pandang kat bawah. Macam tu tau. Jadi inilah dia. Kita tengok. Saya untung sebab saya ada 9 saja. Satu kelas sesi ada berapa orang anak-anak murid? Selalunya. 25, 20, 30 kan. Itulah dia. Saya kalau boleh biar 25, 50 tu tak bagi tunjukkan muka. Tak boleh seorang pun tak tunjuk muka. Tak boleh seorang pun bagi tutup kamera. Tak boleh seorang pun bagi kamera kosong. Tak boleh. Kalau saya, itulah dia kita punya reference. Kita tengok, dah boring dah ni. Aku dah boring ni. Bila saya tengok yang tersenyum je, well, itu dia. Itu adalah satu signal mengatakan bahawa I am doing fine now. I'm doing fine. Tapi bila I tengok orang lain dah mula mengantuk ke, tengok situ dah menguap, itu juga satu signal, I have to do something. Come on, I have to do something. Jadi kita dah sampai ke peringkat yang basic, kita dah tahu dah. Sekarang ni advance. Advance is to read your audience. Ini kita tak ajar lagi. Ini adalah advance to read your audience. Audience kita punya tingkah laku. Audience kita punya behavior dan juga dia punya instant reaction. Instant reaction ni macam saya tengok cikgu dah mula main phone ataupun ada orang lalu lalang, dia dah tak selesa. Ini semua adalah signal yang kita kena ambil tahu. Bayangkan 50 macam mana ni? Macam mana kita nak make sure 50 dengar kat kita ni? Jadi inilah dia, kita kena pecahkan. Cikgu kena pecahkan. Okay, dalam pada ada anak yang mengantuk. Okey, ada anak mengantuk. Ada anak yang fikiran dia dekat mainan, tempat lain. Ada anak yang not interested. Jadi kita tahu, bila kita tahu kelompok-kelompok anak murid kita, kita boleh tukar karakter kita. Kita belajar ni kan, lakonan. Tukar karakter kita. Tiba-tiba kita nak jadi kanak-kanak. Tolong. Tu ada anak-anak yang mengantuk tu, tiba-tiba tersedar. Tiba-tiba pada waktu yang sama tu, kita nak main perasaan, kita buatlah anak-anak. Bayangkan mak sekarang buat apa? Keadaan COVID. Semua dah. Semua mendengar. Semua anak-anak mendengar. Bayangkan mak tengah bekerja COVID. Macam mana ni mak tengah bekerja. Padahal kita mengajar sekejap je. Dalam pada tu, kita selitkan drama kita yang kita belajar. Kita nak cakap pasal maths, boleh cakap pasal maths. Sekali fikir, sekejap. Pak ni hari tu kan, ada ni lah orang jual aiskrim. Aiskrim dia tu ada color-color tu. Apakah nama aiskrim tu? Saja tau. Anak-anak semua, pedal pop cikgu, pedal pop. Tu. Okay, pedal pop. Okay, korang ni Pak ni bukan apa, teringat tengah-tengah mengajar, teringat. Okay. Jom back to our equation. Nampak tak?
inilah benda-benda yang menyebabkan kita ambil inisiatif 1 jam tak rasa. Sebab kita selitkan, kita perlukan drama itu. So drama yang kita berlakon, yang kita buat tu bukan sekadar nak drama saja. Drama yang kita berlakon itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi pemecah ataupun dia panggil lupa perkataannya. Dia panggil interlude. Interlude di dalam pembelajaran kita. Kan boring kan kalau kita cakap pasal equation, kita cakap pasal kita cakap pasal sains, kita cakap pasal sejarah. Bukan kan boring, cuma kita selitkan sikit. Kalau pula dalam sejarah itu perlu berlakon, kita berlakon lah. Yang itu menjadikan ia lebih interesting. So bukan Pak ni kata kita semasa kita bercakap itu kena berlakon saja. Tidak. Kadang-kadang kita kena masukkan unsur lakonan itu dalam kita punya pelajaran, pengajaran. Dan ini akan menyebabkan anak-anak kita, looking forward lah, best lah cikgu ni. Kita buat quiz. Buat quiz itu pun adalah satu benda yang memerlukan hiburan. We have to be an entertainer. 1 jam takkan rasa cikgu to be an entertainer. Okay, so advance kita daripada sini sekarang ini ialah once we want to be an entertainer, a good storyteller, kita dah buat dah hari tu. Okay, we have to be an entertainer. Lepas tu kita have to read our audience. Kita kena read our audience. Dan another advance ialah kita gunakan kehebatan visual and audio. Audio visual kita. Pak Nil ada, tak pasang. Dia ada mikrofon yang ada tepukan lah, boleh letak music background lah. Tiba-tiba kita pasang. Okey, sekarang kita dah bagi dah kan tugas masing-masing. Okey, Fikri jadi parlimen suara. Yang seorang ni siaplah dia dapat role jadi director pun cukup lah untuk sebut action. Itu saja. Dia jadi director jadilah. Dan orang pula awak bagi tugas main music klasik Melayu, music Dona Sayang in the background tu. Fikir ingat itu. Kalau nak buat sains, buat sains, kita buatlah seorang jadi pensyarah. Okay, sedang buat macam forum. Okay, sekarang ini awak profesor, saya wartawan. Sebenarnya kita nak tanya dia soalan. Kita nak tanya dia soalan. So kita kata, okay, sekarang ini awak profesor. Okay, Profesor Hamid. Hamid zaman aku. Profesor Fatin. Profesor Fatin, fotosintesis itu sebenarnya datang daripada mana, Profesor? Dia role playing tau. Dia buat role playing. Dia Profesor. Fotosintesis itu sebenarnya adalah walaupun dia membaca, okey. Ni role playing yang menyebabkan diorang rasa, okey, minggu depan siapa nak jadi profesor? Saya nak tanya soalan. Okey, kita tanya minggu depan awak jadi profesor, awak pula awak jadi wartawan. Awak jadi reporter, awak tanya soalan macam tu. Jadi itu pembelajaran sains yang saya akan ingat kot. Saya akan ingat tentang apa yang saya belajar dalam, sebab sekarang ini yang seronoknya cikgu tak perlu malu. Dulu cikgu nak masuk kelas malu, sebab malunya nak jalan nak dalam tu, kali ada pula cikgu lain lalu lalang kat luar, malunya aku nak berlakon. Sekarang ini dalam ruang awak je kot. Kalau awak nak make up jadi Maleficent ke, yang bertanduk hitam tu pun buatlah. Sebab dia dalam ruang litup awak saja. Paling-paling yang tengok pun awak punya suami. Paling-paling tengok pun anak awak. Bapak mentua saya sekali. Jadi benda inilah yang kelebihan yang kita boleh gunakan. Dan kita boleh juga ajar anak-anak kita. Okey, setiap seorang kalau nak masuk minggu depan kita punya tema, buat tema lah. Walaupun kita belajar, kita mengajar kemahiran hidup. Ada ke kemahiran hidup? Ada ke buat online? Ada tak kemahiran hidup buat online? Tak ada. Apa ya kelas online lain? Cikgu yang? Saya asas sains komputer. Sains komputer. Okey, sains komputer okey. Jadi cakap, okey, minggu depan
kita buat kalau anak-anak tu ada kelebihan lah. Kita nak background Star Wars. Tapi dia orang carilah Star Wars. Jadi kita masuk dalam kelas tu, cikgu pun datang, cikgu yang datang jadi apa? Apa nama yang berbulu-bulu tu? Kan? Ini adalah benda yang menyeronokkan. Jadi kita boleh temakan. Kelas kita. Dan awak akan jadi guru yang pertama. Saya akan cakap, cikgu ni dahsyat lah. Apa yang menyebabkan semua anak murid dia tak pernah ponteng? Sebab anak murid mesti, Mak, besok ada tema ni lah, Mak. Tema tepi pantai lah, Mak. Carikan, Mak, gambar apa props nak pasang. Tapi belajar. Jadi dia pasang. Diorang akan berlawan sama dia. Bila buka je kamera, yang ini pantai tu, ni pantai ini. Sekali tiba-tiba, diorang akan tengok sama diorang. Ada yang pakai topi. Ada juga yang bawa pelampung. Tak kira lah. Tapi belajar mengenai karangan umpamanya. So, audiovisual kita belum usik lagi yang itu sebab saya pun baru nampak kelebihan audiovisual dalam PDPR. Dan pada waktu yang sama juga kita kena, cikgu punya side, cikgu kena tengoklah skrin cikgu. Kalau ada yang mula tak beri perhatian, inilah masanya berlakon je, terus je masuk berlakon. Taklah. Nanti kenapa ni? Cikgu nampak ada orang tidur lah. Gitu saja. So, dari segi masalah saya nak tanya pada cikgu-cikgu sekarang, ada tak masalah-masalah, cabaran lah, bukan masalah pun. Cabaran cikgu masa buat kelas online. Apa cabaran dia daripada anak-anak murid, pada ibu bapa? Cabaran yang pertama lah yang biasa cikgu-cikgu hadapi. Yang pertamanya, pelajar dia segan nak onkan kamera dia. Kadang-kadang dia nak bercakap pun kita tanya, tak ada respon. Itulah saya kata, kalaulah kita boleh buat tema-tema ni, diorang akan bangga nak tunjukkan. Diorang dah berusaha kot mencari background apa semua kan. Jadi kita kalau boleh kita buat gini je lah. Kalau kita ada berapa kelas, okey, siapa terpilih yang terbaik minggu ini dapat 2 markah. Habis sesi semua, siapa yang markah paling tertinggi, cikgu nak bagi hadiah. Macam tu je lah. Kan, paling-paling. Jadi setiap minggu diorang akan berusaha kot untuk dapatkan. Sebab menutup kamera ini adalah satu benda yang malang. Sebab mereka tak berani nak ke depan. Ini secara psychologically diorang malu. Mereka malu ke depan. Yang inilah dalam PAK 21 yang saya runsingkan. Itu mereka tak mau ke depan, mereka tak mau dilihat, mereka tak mau didengar, mereka tak mau dirasai. Inilah masalah dalam PAK 21. Jadi cikgu kalau boleh carilah besok semua pakai baju merah. Gitu tema kan. Jadi semua pakai baju merah, dia orang berusaha lah untuk besok kita semua sediakan cawan yang paling cantik sekali korang ada. Semualah keluarlah cawan Dora the Explorer, Marvel, semua tahu kat depan. Saja. Ini akan menyebabkan anak-anak tidak akan matikan kamera. Kita tak mahu, sebab kita tak mahu anak-anak rasa malu. Kita nak anak-anak rasa aku mahu dilihat. Aku mahu cikgu nampak aku. So very important. Itu benda pertama. Dah nampak, kita puji. Dah puji, baru kita perlahan-lahan suruh mereka bersuara. Okey, ada masalah lain, cabaran lain? Okey, dia macam gini Pak. Okey. Cikgu Putri, bukan Cikgu Putri. Apa nama tadi Cikgu Putri? Ayah Putri. Ayah Putri dulu. Dia satu kebiasaannya saya nampak yang apabila bermulanya sesi PDPR, especially apabila kita menggunakan kaedah barulah, norma baru punya pembelajaran
Google Meet, and then beberapa Google Classroom lah, and then beberapa jenis link yang ada link, ada kaitan dengan kuis apa. Saya rasa kalau yang betul kuis tu okay, no problem. Itu sebab pemurid dia tidak ada sesi face to face dengan cikgu. Dan apabila kita buat Google Meet, dia seolah satu benda ni sesuatu yang macam mana kata, sesuatu yang di luar kebiasaan bagi dia orang kot. Tetapi bukan kerana faktor berdepan melalui skrin. Apabila sesi seperti mana cikgu yang bagi tahu tadi, mereka akan jadi lebih kepada bersikap introvert. Bukan dia tak tahu, dia tahu sesuatu soalan yang ditanya, tapi dia tak nak munculkan diri untuk menjawab atau respon. Itu saya nampak pandangan saya lah. Bukan pandangan berdasarkan PDPR yang lepas lah. Ya, kita kena ada insentif untuk mereka muncul. Insentifnya untuk mereka muncul. Macam kita kata pakai baju merah. Jadi mereka mungkin akan berusaha lah cari baju merah. Bila cari baju merah, dah cari, mestilah diorang nak tunjuk. Dan ini bukan kebiasaan mereka lah bercakap dengan phone, kan, dengan kamera. Saya kan kalau boleh, kalau guru kalau ibu bapa memang diorang buat apa, jangan buat phone call cakap dengan ibu bapa kalau mereka berada di tempat kerja ke apa ke. Kalau nak cakap dengan anak, buat video call. Sebab bagikan mereka kebiasaan untuk bercakap di video. Mereka tak biasa sebenarnya tu. Diorang tak biasa nak cakap kat video. Selalu mak telefon kat WhatsApp je ataupun WhatsApp saja. Kita minta kerjasama ibu bapa. Kalau nak cakap dengan anak, boleh tak buat video call supaya mereka biasa dengan video dan mereka tak ada rasa pelik, tak ada rasa janggal bila nak bercakap dengan cikgu atau berada dalam sesi sidang video. Okey, apa Cikgu Masyita? Okey, baik. Terima kasih Cik Pak Nil. Untuk saya, antara masalah ataupun cabaran yang saya perlu hadapi ialah salah satunya ialah masalah capaian internet murid-murid saya. Bukan setakat terdiri daripada murid-murid dan pelajar saya sahaja yang menghadapi masalah capaian internet. Malah saya sendiri pun kadang-kadang memang akan ada masalah capaian internet lah. Okey, ya itu saya tak boleh nak jawab lah ya. Tunggu pakar telekomunikasi. Tetapi betul. Yang kita boleh buat ialah kita sentiasa buat kita punya sesi itu sebagai sesi yang menyeronokkan. Kalau internet putus, diorang rasa menyesal dan nak sambung. Macam kita nak tengok live Sajad kan. Alamak Sajad, putus. Kita pergi cari. Kita terpaksa pergi cari kat mana sudut yang bagus supaya tak terganggu live Sajad itu. Supaya tak terganggu live Abid Liu itu. Supaya tak terganggu live Caprice itu. Supaya tak terganggu live-live yang menyeronokkan ini. Jadi itulah sebabnya kita punya fungsi. Kita nak jadikan sesi kita itu satu sesi yang tak mahu anak murid tak nak putus. Tak mau putus. Tapi kalau boring, cikgu dah putus, nak buat macam mana cikgu? Kita tak tahu, bukan salah kita cikgu. Kan? Tapi kalau kita punya sesi tu bagus, mereka akan cari pergi sudut sana, pergi sudut, tiba-tiba muncul balik. Sorry cikgu, saya dah lain dah tempat ni. Itu adalah bonus untuk awak. Itu adalah bonus. Anak murid paksa sampai mencari internet. Sebab apa? Sebab dia nak dalam kelas cikgu tu. Inilah dia. Kalau awak dapatlah dia punya anak murid yang sebegitu rupa, maknanya ini adalah satu pencapaian. Itu adalah signal mengatakan bahawa they don't want to miss your class. Ya, betul Pak Nel. Dan suka saya nak share dengan rakan-rakan guru yang ada kat sini. Memandangkan saya percaya yang ada di kalangan ini cikgu-cikgu adalah guru mata pelajaran. Tapi sebenarnya saya bukan guru mata pelajaran Pak Nel. Saya kaunselor. Jadi sesi dengan anak murid buat apa? Kalau secara atas talian tidak dibenarkan untuk kita buat sesi kaunseling lah. Cuma
dibenarkan untuk membuat sesi bimbingan. Bimbingan secara individu dan kelompok. Jadi apa yang saya nak share dengan rakan-rakan cikgu yang ada kat sini ialah kita nak tunjukkan apa kerja buat kaunselor, bukan hanya duduk diam saja, tapi saya akan share video kepada satu hari satu info kepada murid-murid saya. Dan video itu di-share di laman Facebook sekolah. Jadi semua maklumat-maklumat yang disampaikan tu pelajar-pelajar akan dapat maklumat tu daripada Facebook dan YouTube channel UBK sekolah. Dan satu lagi, sekarang ni musim kaunselor menjalani program minda sihat secara online. Tapi masalah yang saya hadapi ialah macam partner cakap tadilah, bila kita nak buat secara Google Meet ni, kita tak nampak muka pelajar kan. Jadi apa yang saya buat, saya wajibkan pelajar-pelajar buka kamera dan setiap individu mesti kena bagi kata-kata semangat dulu sebelum mula satu sesi tu. Jadi secara tak langsung semua pelajar saya kita akan dengar suara dia dan kita akan nampak dengan dia. Ibaratnya kita boleh berinteraksi secara bersemuka. Ya, tetapi kita harus ingat ya, kata-kata semangat itu mungkin dah masuk ke fasa orang tua, orang dewasa tau cikgu. Kita nak anak-anak kita bermain. Dalam kelas. Ya betul. Saya kadang-kadang saya tak statekan kepada kata-kata semangat motivasi ke tak. Saya cakap okey, boleh tak bagi kata-kata yang kita nak start ni, kita dah start sesi, boleh tak bagi apa-apa sahaja kata-kata yang awak nak sampaikan kepada kawan-kawan. Walaupun hanya seperenggan lagu. Jadi diorang pun akan secara ikut kreativiti diorang lah nak sampaikan. Macam tu lah maknanya nak kongsi. Cikgu Saira, ada tak apa-apa cabaran? Ada. Sometimes pelajar saya because dari luar bandar, so mereka tak tahu cakap bahasa English. So when they don't speak bahasa English, walaupun mereka buka kamera ke, walaupun saya bagi yang paling senang pun mereka tak nak jawab kerana bahasa English. Even though the class is interesting pasal Halloween, macam hantu ke apa ke, they are not interested because mereka cakap bahasa English susah. So for them, memang dia tak suka lah. And another problem is kalau nak jawab pun mereka akan terfikir-fikir nak jawab ke tak nak, that is the masalah lah because of the language. Okay. Satu saya boleh bagi Cikgu Saira, kalau nak buat tema macam buat Halloween semua kan, walaupun you buat dalam bahasa Inggeris, ya, saya lebih sarankan awak gunakan tema Malaysia. Okay. Because Halloween mereka tak sambut, dia tak tahu Halloween, dan bagi setengah orang Islam itu berdosa pula kalau sambut Halloween gitu kan. Jadi kalau tu lebih suka kalau kita kita cerita bagi tema kampung, tema zoo, tema apa kan, yang dekat dengan mata mereka lah, dengan budaya mereka. Terutama macam awak katakan orang luar bandar kan. Takut juga kan ada benda yang mereka tak tahu. Ada McDonald pun tak pernah pergi. Kita cari situasi yang dekat dengan mereka. Okey, bahasa Inggeris satu benda mencabar tau Cikgu Saira, dalam kelas pun diorang tak nak kan. Lagi pula macam ni seronok lah, mereka tak payah participate. Lagi mereka seronok. Jadi apa sebenarnya yang akan menyebabkan anak-anak itu nak join ialah saya tak tahu, mungkin saya tak tahu sama ada kemudian benarkan untuk kita memang kita tak boleh mengajar bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu kan, tak boleh kan? Actually tak boleh, supaya mereka tak guna bahasa Melayu sajalah dan mereka boleh cakap bahasa English. Tapi because sekolah saya sometimes mereka tak tahu how are you pun mereka tak tahu, budak-budak tahun 4, tahun 5. Aduh. So terpaksa lah guna bahasa Melayu supaya at least boleh ajar juga. Maknanya sekarang ini walaupun dah masuk dah tahun 45,
kita kena mula basic basic kan, English yang basic. Daripada tahun 1 sampai 3, 4 tu apa English yang diorang belajar? Because even sekarang saya ajar tahun 1, 2, 3, mereka tak tahu huruf. Kena ajar daripada huruf A, B, C, daripada yang paling basic. Itu sebab COVID lah, diorang tak ada sekolah. Ya, betul. Cikgu dah ambil alih prasekolah. Cikgu jadi cikgu terpaksa tukar cikgu punya sesi sebagai diorang boleh kan tengok cerita Teletubbies kan? Sesi masuklah cerita Teletubbies, termasuklah mungkin komik, mungkin kartun untuk mengajar mereka dalam bahasa Inggeris. Susah juga, cabaran juga. Yang ini akan saya fikirkan. Terima kasih Cikgu Saira bagi idea ini. Mungkin sebab ini ada cabaran, saya akan fikirkan macam mana agaknya untuk kita ajar anak-anak kita bahasa Inggeris basic dari 1, darjah 2, darjah 3. Tapi kalau boleh kita nak ajar dia bercakap full sentence. Yes, boleh. Okay. Thank you. Mungkin cara merak ini mungkin ada satu lagi cabang yang boleh kita fikirkan ya. AC kalau ada kat dalam ni tolong jot down ya. Kita boleh fikirkan iaitu pembelajaran bahasa Inggeris. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Yang ini yang rasanya agak tenat. Yang kita perlukan visual, audio dan props dan whatever untuk kita pecahkan anak-anak kita supaya AC dah left. Itulah. Okay, jadi kita nak tahu benda ini adalah satu benda yang akan saya ambil untuk saya fikirkan macam mana dalam merak supaya kita boleh ajar bahasa Inggeris. Alamak, saya punya bateri dah low lah. So, ada apa-apa lagi tak? Kita nak kena bagi assignment ya, Datuk Wan. Kita plan macam tu lah Pak Nel. Untuk kalau dapat Pak Nel dapat beri garis panduan ke bagaimana bentuk bahan yang boleh mereka hasilkan, tapi bahan tu mempamerkan apa yang mereka dapat melalui program merak lah, seminar merak. Okey, tadi lepas masa bual-bual tu cikgu semua, kalau masa kelas tu kalau kita rakam skrin, dia datang sekali dengan audio ke? Dapat rakam audio tak? Dapat kan? Dapat. Okey. Kita nak, macam saya cakap tadi Datuk Wan, dalam kelas kita bagi-bagi watak supaya anak-anak itu dapat berlakon. Tapi cikgu kena main peranan untuk bagi skrip dulu dekat macam tadi lah saya kata boleh jadi profesor kan. Kreativiti keperluan pada cikgu. Okey, tetapi kita bagi peranan kepada murid-murid kita untuk participate. Untuk itu mungkin kita buat satu grup sajalah. Cikgu boleh buat 9 grup ya, ataupun 5 grup dalam sesi itu. Tapi yang kita nak tengok ni one group sudahlah. One group. Dan cikgu punya ialah merangsang anak-anak ni supaya teruja. Jadi yang seronoknya bila diorang tengah berlakon, ya, itulah kadang-kadang kita perlukan ketawa daripada anak-anak yang lain. Mic tak boleh matilah. Kita perlukan anak-anak yang lain tepuk tangan, kita perlukan anak-anak lain ketawa. Jadi mic mereka tak boleh off. Tapi masalah lah bunyi ayam lah, bunyi itik lah, lembu lah, mak mengamuk lah, bunyi kereta lori kat belakang lah, pula kan. Jadi fikirkanlah cara macam mana supaya dalam sesi itu kita dah dapat dah ya, anak-anak pegang skrip dan mereka dah ada tanggungjawab untuk berlakon. Dan di situlah nanti kita tengok betapa meriah dan kita tengok mana guru yang berjaya
yang berjaya menjadikan sesi itu sebagai sesi yang akan viral di YouTube. Kalau nak suruh anak-anak murid pakai tanjak, nak pakai apa, silakan. Kan? Atau pakaian anda kena pakaian surat khabar. Jadi diorang buatlah apa keris ke apa ke. Masalahnya sekarang surat khabar pun tak jumpa. Surat khabar tu apa? Diorang tak tahu surat khabar tu apa ya sekarang. Okey, itu dia punya dan rakaman itu, video itu kalau boleh buatlah dalam 1 minit hingga 2 minit. Jadi bagikan skrip, buatkan skrip, bagikan watak-watak kepada anak-anak murid. Okey, kumpulan-kumpulan itu mana yang best tu cikgu submit lah kat kami. Okey tak? Pak Nil, masa 2 ke 3 minit tu maknanya peranan murid berlakon tu cerita tu pendek sangat lah kan? Kena buat cerita yang pendek lah. Alah, macam mana ada cerita ke, ada nak jadi kalau jadi lembu kena ada skrip lah. Oh, apa dekat sini itu panjang tau. Macam tak sempat je rasa. Pulanglah pada awak. Mana? Kalau kita buat macam TikTok tu boleh tak? Dalam TikTok dia boleh, tetapi kita nak penglibatan murid berkumpulan. Kecuali kalau buat TikTok, okey, screen 1, 2, 3, 4, 5 buat sekali serentak, awak grupkan diorang, apa salahnya? Okey. Saya kenapa? Saya nak bukan suka, tetapi ada kena-mengena dengan subjek. Ada kena dengan pelajaran. Jadi kita nampak dekat situ advance-nya ialah mengajar mata pelajaran, tetapi ada teringat atau interlude hiburan berdasarkan kepada mata pelajaran. Kalau tak ada apa-apa lagi, Datuk Wan, saya punya bateri pun dah memanggil-manggil. Semua cikgu clear tak sebenarnya apa yang kita nak buat ni sebenarnya? Okey, saya ulang sekali lagi. Tugasan kita nak berikan kepada cikgu. Cikgu akan pecahkan, kalau kata 5 anak murid, pecahkan kepada 5 kumpulan, 5 orang satu kumpulan. Jadi dalam 5 orang satu kumpulan, katalah cikgu itu sekarang ini nak sekali lagi para mesuara sejarah mengajar, tetapi dalam masa 2 minit untuk satu grup itu berikan mereka skrip sama saja sebenarnya untuk semua 5-5. Okey, dan 5 kumpulan skrip dia sama. Cuma sekarang ini ialah cara pembawaan mereka itu yang menyebabkan mereka akan jadi pemenang. Jadi bila mereka berlakon, yang akan menuntut juga. Yang lain akan menuntut dan kumpulan pertama. Kan kita balik pada kumpulan kedua. Adira, Sakina, Sakura, Sakiti. Okey, korang semua dalam satu kumpulan. Okey, mulakan seorang cikgu jadi pengarah. And action. Apa tu? Dia buat salah. Okey, cut. Buat lagi sekali saja. Menyebabkan mereka jadi seronok. Tetapi, skrip yang diberikan related to the subject you are teaching. TikTok, make sure TikTok itu related to the subject you are teaching. Macam baru ni saya tengok ada video dia tukar lagu untuk pergi vaksin. I'm getting vaccinated. Jadi subjek dia kena mengena dengan vaksin. Pandai
dalam seminar merak kita ada banyak kemahiran. Walaupun saya tak ikut, kita ada banyak kemahiran. Mungkin macam mana supaya ke-6 ni dapat hasilkan, kita dapat lihat kemahiran-kemahiran yang berbeza ditunjukkan dalam video pendek yang dia nak hasilkan ni. Dapat tunjukkan sesi PDPR ke ataupun satu sesi bahan kreatif yang berbeza ke, supaya kita dapat tengok ke-6 nanti benda ni taklah benda yang sama aja. Faham. Yang kita nak tunjukkan sekarang ni adalah konten bukannya isi pengajaran subjek dia tu. Konten ataupun bahan kemahiran yang digunakan, yang diperolehi melalui seminar merak ni. I see. Yang itu yang kita nak nampakkan sekarang ni sebenarnya. Kalau macam kita buat tadi tu, sebenarnya saya bagi tugasan itu adalah untuk menarikkan murid supaya terlibat dalam kelas. Sekarang ini kita bukan menarik perhatian murid sekarang ni. Seperti Datuk Wan cakap, kita tukar. Kita nak bagaimana peranan cikgu supaya murid terlibat dalam kelas. Walaupun teknik lakonan ni adalah merupakan salah satu pengisian daripada merak. Saya faham. Salah cikgu Wan. Salah. Dalam lakonan itu, semua yang kami ajarkan ABC tu ada dalam lakonan. Ya. Emosi, perlahan. Okey. Bila cikgu nak ajar dekat dalam kelas itu, okey, kalau kata dalam masa 3-4 minit tu, sekarang kita nak nilaikan guru okey, dalam nak nilaikan guru itu ialah kalau tengok guru mengajar boring, kita nak tengok guru bermain dengan murid. Bermain dengan murid maknanya gunakan subjek, gunakan cikgu jadi parameswara dan seorang murid jadi bendahara. Di situ arah, kata cikgu memberi arahan. Di situ juga akan menyebabkan kita boleh menilai arahan ini terang atau tidak. Arahan cikgu ini boring ataupun anak murid tak faham. Kemudian kita masuk ke dalam bahagian lakonan yang saya cakap tu bukan apa. Lakonan ini adalah satu benda yang cikgu lain malu nak buat. Cikgu lain yang kalau tak pergi merak ni, diorang malu nak buat. Sebab dia adalah satu cabaran. Jadi kalau cikgu sanggup ambil cabaran itu, dan cikgu bukan berlakon seorang lah. Ada anak murid yang tak cikgu bagikan. Okey, awak berlakon dekat saya tetapi dalam bentuk maklumat mata pelajaran. Boleh tak? Atau lihat tak semua? So, berapa lama masa kita nak ambil ni agak-agaknya untuk hasilkan video ni? Dalam tempoh seminggu ni kita katakan? Seminggu ni lah. Dalam tempoh seminggu ni. Sementara untuk masih sama. Dan lepas tu mungkin kita boleh sama-sama tengok balik, mungkin kita perlu buat penambahbaikan sikit-sikit, murnikan semula kalau kita nak publishkan lah. Sebelum kita publishkan kan. Sebelum kita keluarkan. Boleh lah, nanti hantar dekat AC video TV. Boleh hantar kat saya, kita tengok kan. Boleh lah. Kita boleh komen. Video tu dalam bentuk Google Meet ke ataupun macam mana? Ya, dalam macam sekarang ini, macam yang kita tengok awak retortkan. Jadi sekarang ini kata, okeylah Cikgu Masih jadi nenek kebayan ya. Ini adalah cerita Hang Tuah. Anak-anak tahu tak Hang Tuah ada satu ataupun pendekar hebat yang pergi menang Puteri Gunung Ledang. Dan saya akan jadi Hang Tuah. Jadi
Cikgu Masyita akan jadi putri, nenek kebayan. Okey, inilah caranya. Wah, tahu tak, Antua pergi. Dia terjumpa dengan kebayan. Wahai nenek kebayan. Nenek kebayan tahu tak di sini ada Putri Gunung Ledang? Cikgu, sambung Masyita. Ya, Nek tak nampak. Nenek tak tahu. Apa namanya tadi? Tak. Nenek takkan duduk sorang-sorang saja dekat sini. Takkan nenek tak kenal sayalah Hang Tua. Nampak tak? Kita dah bagi skrip. Budak-budak mesti menjerit tu. Wah, seorang nenek jadi bunyinya lain. Kalau kita suruh Cikgu Yang jadi nenek, lain bunyinya. Jadi budak-budak takkan tahu. Jadi bila kita tengok itu, permainan watak ini akan menyebabkan kelas kita very interesting, and you have done a one step, maybe 2 step, 3 step ahead of other people. Okay, kita take that as a challenge. Kita tengok dalam perjumpaan kita minggu depan, dan mana tak betul tu kita betulkanlah. Mungkin video-video ni kita boleh gabungkan dan mungkin ada satu ulasan pendek daripada partner sendiri ke supaya orang faham apa yang kita hasilkan tu. So kita cuba hari apa agak target kita minggu depan untuk kita berjumpa balik. Saya bukan nak berlakon saja tahu semua cikgu. Saya nak seperti cikgu ajar. Macam saya cakap tadi, anak-anak tahu tak? Dan ajar sekarang ni, anak-anak tahu tak sebenarnya Hang Tua ada mana hebat ke? Beliau adalah Sultan Melaka, Tun Perak, Tun Teja pun dialah pergi yang pergi ke Majapahit, dan dia juga yang memenang Putri Gunung Ledang, tahu tak? Sekarang ini bayangkan macam mana agaknya Tun, saya tak mengajar, saya berborak sekarang ni. Macam mana agaknya kalau Hang Tua ni pergi ke Putri Gunung Ledang, dulu bukannya ada kereta, bukannya ada jet, bukannya ada kereta api. Macam mana dia boleh sampai kat situ? Mungkin dia dah sampai dekat puncak, dia penat kot, dan dia jumpa nenek kebayan. Patut jadi nenek kebayan. Ini dia. Semua akan dinilai. Sesi cikgu mengajar dan juga sesi cikgu berinteraksi. Kan? Dah muka ada yang malu pula. Nak mula, saya tak sabar nak tunggu bapa ayah kepada Putri Nur ni. Saya rasa semua clear kot. Kita cuba jumpa seminggu daripada sekarang, nanti kita tentukan tarikh lah. Lepas tu baru kita tengok sama-sama mana yang kita boleh murnikan, kita murnikan semula, tambah baik sebelum kita keluarkan. Ya. Alright. Ada apa soalan lagi tak? Akhir yang lain. Saya ada soalan. Yes. Sila. Okay. Ia berkaitan dengan soalan Pak Nil tadi, iaitu cabaran sewaktu PDPR Google Meet lah. Okay. Yang saya hadapi adalah selain daripada kita nak melatih murid berani untuk baca dialog, kita juga kalau boleh nak murid guna sebutan yang betul dan baik lah. Okay, jadi bila murid tu dah habis baca, lepas tu saya tegur macam, okay good, cuma Laushi betulkan ada 2 perkataan saja. Dia ch bukan ci, dia ch. Okay, cuba ulang semula. Ch, okay, dia sebut betul. Okay, kemudian bila dia baca ayat penuh, dia jadi ci balik. Macam mana nak tegur tu supaya dia lagi mudah ingat yang dia ch bukan ci. Kemudian saya dah macam cibulah. Kenapa Laushi dengar macam bunyi nasi lemak je kamu sebut tu? Tapi bila saya cakap macam tu, tak apalah, okey lah, tak apalah, saya dah betulkan. Kemudian bila contohnya saya tutup dialog tu, saya cuba baca, jadi ci balik. Kemudian kawan dia yang lain pun ada juga yang sebut ci juga. Padahal saya dah betulkan ch. Macam mana cara terbaik nak tegur murid yang ada spesifik je lah sebutan ni? Benda masalah besar ke? Satu masalah itu je berlaku atau memang berulang kali benda ini berlaku?
dia berulang kali benda yang sama. Macam dia kalau dalam bahasa sini kan ada sebutan kan. Waktu tu saya memang ajar sebutan. Dialog dah ada. Just so memang kita nak kena betulkan sebutan saja. Mereka berani dah sebut, cuma nak betulkan. Okay. Macam saya cakap lah. Macam saya cakap. Okay. Guru kena audiokan sebutan itu. Okay. Misalkan kata teacher, bukan ci. Kalau ci, aku baikkan kau nanti. Okay. Cheer. Bukan ci. Okay. Jadi, masa cheer tu asyik salah cheer tu. Jadi, awak lagukan sikit cheer tu boleh tak? Awak ajar bahasa apa ni? Saya ajar bahasa Cina, bahasa Mandarin. Misal katalah, Lao Qing Shi, Lao Qing. Saya tipu je ni Lao Qing Shi, Lao Qing Shi. Salah juga Lao Qing Qi, Lao Qing Qi, Lao Qing Qi. Bila sampai dekat cheer tu, awak boleh bunyikan dia sebagai satu benda yang awak nak betulkan. Lao Qing Cheer. Jadi cheer, bila orang sebut je cheer. Lambat kat situ dia cheer. Jadi dia akan ingat sampai mati. Lao Qing Cheer. Lao Qing Cheer. Ingat tak saya ajar yang koma tu? Penekanan. Perhatian. Ingat tak? Sebab apa saya buat macam tu? Sebab dia akan mengingatkan awak itu adalah koma. Jadi bila cikgu nak betulkan yang ce tu, boleh tak sebut ce tu tak sama dengan bunyi-bunyi lain. Ce tu bunyi dia ce. Jadi bila diorang buat tak ada lagi dah sebut ci. Takkan dia nak buat ci, tak ada. Dia akan sebut ce. Jadi cikgu kena kreatif cikgu. Kena kreatif supaya yang itulah masalahnya. Kalau gitu cikgu kena bunyi, kena main dengan irama ke apa kat situ. Jadi bila dia dah sampai kat situ, dia tarik handbrake. Tarik handbrake, dia tarik handbrake supaya dia berhati-hati tak dapatkan lagu. Macam kita mengajar, kadang kita terlakar juga cup kita pandai lah bila sampai dekat cough tu kita tahu dah kan kolah-kolah dekat itu. Gitu. Faham? Ada lagi satu soalan Pak Nil. Saya rasa rugi kalau tak tanya. Apa tu? Iaitu kalau macam dalam kelas kita akan ada murid dominan dan murid pasif. Yang murid dominan ni dia akan nak jawab semua soalan kita. Lepas tu saya pernah cakap lah, okay cikgu nak orang lain pula. Siapa lagi yang belum? Alah cikgu. Yang dominan itu cikgu jadikan sebagai juri. Faham tak cikgu? Okey, sekarang ni soalan ini saya nak tanya pada semua. Kalau kata Adam ni sangat dominan. Adam juri Okey. Aminah, apa jawapan dia? Jawapannya adalah labu. Adam, betul ke labu? Macam tu. Jadikan dia sebagai juri. Dalam Akademi Fantasi ada 3 juri. Kalau ada 3 dominan, jadikan 3-3 tu juri. Tapi bagi penglibatan anak murid lain. Yang 3 juri ni komen. Okey. Okey. Kalau tidak dia nak jawab. Kan dia ada tanggungjawab. Dia ada tanggungjawab biar dia jadi juri. Silap nanti dia jadi cikgu. Lagi satu Pak Nil. Ada banyaknya. Macam okey, dia macam ni kan. Dia jawab tapi jawapan dia tak menjawab pun soalan saya. Soalan cikgu tak menjawab. Tapi dia keep on explain. Macam mana saya nak cut bagi dia faham yang ada limit dalam dia cakap tu. Cikgu, biarlah dia nak cakap. Murid nak cakap tu susah tau. Kita tahan, nanti kan dia rasa bersalah tau. Bercakap itu adalah salah. Saya paling takut. Sebab tu saya nak tanya cara yang baik untuk saya dapat kawal dia punya semangat tu. Buat one to one after that. Buat one to one after that. Jangan malukan dia depan kelas. Sebab nanti kalau awak tegur nanti dia malu depan kelas, dia tak nak buat lagi dah. Itu yang paling malang. Kalau dia cakap banyak dia gitu pun kita appreciate. Dia nak cakap tu dah bagus dah. Untuk murid yang nak cakap dah bagus. Cuma kalau apa benda nak tu okey. Soalan terakhir last, ada tak? Last. Soalan terakhir. Tak ada ya?
Saya harap semua faham dan jelas dengan apa yang kita nak hasilkan lebih kurang seminggu daripada sekarang. Kita harapkan hasil yang terbaik lah. Partner pun dah bagi tips-tips tambahan tu. Ada pula lagi yang ekstra daripada seminar merak yang kita telah sama-sama ikut. Jadi nanti tarikhnya kita akan tentukan. Kalau ada apa-apa masalah dari masa ke semasa boleh berhubung dengan pihak saya, dengan Haris ataupun di pihak persona partner dengan SC pun boleh berhubung untuk kita pastikan dapat hasilkan yang terbaik lah. Jadi SC kita ada 2 benda yang kita nak masukkan dalam merak punya syllabus yang akan datang. Maknanya bulu merak kita dah tambah lagi 2. Ada 8 lagi 2. Satu ialah reading the audience. Kita kena baca audience kita. Kini untuk guru-guru untuk baca audience so that dia boleh bertindak cepat. Kalau anak murid dia boleh bertindak cepat, tahu apa dia nak lakukan. Okay, reading the audience. Dan lagi satu ialah ini Cikgu Saira punya input. Saya rasa it's about time kita bagi semua guru, tak kira lah guru bahasa Inggeris ke guru apa ke kan, how to teach English in a fun way. Terutama ini cabaran sangat-sangat, terutama pada anak murid kampung, luar bandar dan juga Malay speaking community. Ini memang Malay or Indian or Chinese speaking community yang need to speak English kan, ini kita kena find a way. Saya pun tak terfikir lagi, saya tak pernah jadi guru bahasa Inggeris, but I would like to look deeper macam mana agaknya is the best way for us to capture the kids punya attention and the kids punya minat untuk belajar bahasa Inggeris. Seminar merak akan datang balik pukul 8 lah macam ni mana? Kita buat 3 hari Datuk. So bagi Datuk kita buat advance punya level. Okay. So the basicnya kita dah ada dah. Okay. Next one kita boleh buat the advance one. Kalau saya dapat satu formula macam mana agak kita nak ajar bahasa Inggeris, then everybody cikgu bahasa Inggeris nak join ni because now they find a way how to speak to a non-English punya community, but it's a fun way to get them to participate. Okay, Pana, ada apa-apa lagi Pana? Okay, that's all. So, kalau tak ada apa-apa, terima kasih pada semua. Terima kasih pada partner juga kerana sudi melapangkan masa bersama-sama dengan kita. So, insyaAllah kita jumpa lagi seminggu daripada sekarang. Ya. InsyaAllah tergulat cikgu-cikgu. I'm looking forward nak kita tunggu yang terbaik Pana. Kita harapkan yang terbaik. Yes. Okay, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Salam, terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam. Ya, jumpa lagi. Terima kasih. Salam.